Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi untuk kita sambung kuliah kita menggunakan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka ini, yang mana pada kuliah yang lepas telah pun saya menghuraikan makna tasbih, yang mana suratul A'la ayat yang pertama mengandungi arahan Allah Azza wa Jal supaya kita semua ni, supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita semua bertasbih kepada Allah. Bila disebutkan tentang tasbih, saya telah pun menghuraikan dalam kuliah yang lepas makna tasbih dan apakah yang perlu diimani oleh seorang mukmin apabila dia membacakan tasbih. Apabila perkataan tasbih itu diucapkan, apakah makna yang perlu ataupun yang sepatutnya ada dalam jiwa orang mukmin ketika mana menyebutkan perkataan tasbih, yakni subhanallah. Di sana juga tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya nak sambung, bila kita dah percaya di dalam jiwa bahawasanya tasbih ini ialah kita menyucikan Allah Azza wa Jal daripada segala sifat-sifat kekurangan, kita menafikan daripada Allah Azza wa Jal daripada sifat-sifat cacat dan cela, kita mengatakan Allah Azza wa Jal tidak sama dengan makhluk, tetapi di sana terdapat tuntutan tasbih pada perbuatan insan. Maksudnya tasbih ni bukan hanya kita sekadar percaya Allah Azza wa Jalla itu tak sama dengan makhluk, bukan hanya sekadar kita percaya bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat sempurna, bukan hanya sekadar kita percaya bahawasanya Allah tidak bersifat dengan sifat kurang dan cacat, tetapi dalam masa yang sama terdapat tuntutan untuk kita buktikan dengan perbuatan kita. Inilah istimewanya akidah Islam. Akidah Islam bukan hanya sekadar perkara yang berkaitan dengan teori. Akidah Islam juga berkaitan dengan perkara yang bersifat praktikal. Seseorang mukmin tidak dinamakan mukmin dengan sebenar-benarnya melainkan apabila dia percaya dengan sepenuh jiwa berkaitan dengan rukun iman, dan dalam masa yang sama dia buktikan keimanannya itu dengan amalan. Maka sebab itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika membicarakan tentang iman, dia membawakan satu perkataan ataupun satu ayat yang sangat penting. Al-iman qaulun wa amal. Iman itu ialah perkataan dan perbuatan. Perbuatan itu merangkumi perbuatan jiwa yang merangkumi kepercayaan dan perbuatan anggota. Termasuk juga kata-kata. Kerana iman itu tidak boleh diasingkan. Kerana iman itu tidak boleh dipisahkan daripada amal. Mana-mana orang yang namanya mukmin perlu beramal untuk membuktikan amalannya.
Sama juga bila Allah Azza wa Jal suruh kita bertasbih, tasbih ini ada tuntutan pada akidah. Seseorang kafir kalau dia melakukan syirik kepada Allah, tapi dalam masa yang sama dia menyebut perkataan subhanallah, perkataan subhanallahnya itu tidak akan memberikan apa-apa faedah pada dia. Berbeza dengan orang mukmin yang dalam jiwanya ada nilai tauhid, yang dalam jiwanya ada ciri-ciri mengesakan Allah. Apabila dia menyebut subhanallah, maka perbuatan yang menyebut subhanallah itu memberikan faedah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, tasbih pada amalan manusia perlu dijelmakan apabila seorang manusia itu dilarang untuk menghina nama Allah Azza wa Jal. Bahkan di dalam Al-Quran, kalau kita tengok begitu banyak ayat-ayat yang mencela orang-orang kafir yang apabila mereka ini dalam kesusahan, mereka baru nak seru Allah. Apabila mereka berada dalam kegembiraan dan kesenangan, mereka akan seru berhala mereka. Baru ni heboh dekat Facebook, tuan-tuan. Facebook baru-baru ni heboh, ada seorang Ukraine, kita kan tahu kan, Rusia sedang attack Ukraine sekarang ni. Ada seorang tu dia atheist. Maksudnya dia tak percaya Tuhan, tapi dia kata may God save us. Bila dah kena serang, bila dah perang negara, baru nak ingat Tuhan. Sedangkan sebelum ni nafikan keberadaan Tuhan. Dan postnya itu telah di print screen dan disebarkan merata dunia. Kan nak bagi tahu manusia ni bila sampai kepada satu tahap dia berasa sukar, dia berasa susah, pada masa tu barulah dia nak pergi percaya kepada Tuhan. Jadi orang yang beriman tidak boleh untuk menghina Tuhannya dengan perkataan ataupun perbuatan. Bahkan sepakat para ulama, sesiapa yang menghina Allah Azza wa Jal, sesiapa yang mengeluarkan perkataan ataupun perbuatan yang dianggap sebagai menghina Allah, maka dia akan menjadi murtad. Jika dilakukan dengan sengaja, dilakukan dalam keadaan yang waras, maka perbuatannya itu menafikan lafaz tasbih yang dia ucapkan. Tak mungkin orang beriman yang mengatakan maha suci Allah daripada sifat kurang, tetapi dalam masa yang sama pergi maki hamun Allah, pergi kutuk Allah, pergi caci maki Allah. Tak mungkin. Orang yang beriman tak mungkin buat perkataan ini. Kan? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dituntut daripada orang yang beriman supaya tidak menyebut nama Allah di tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat yang kotor. Jadi sebab itu kita tak digalakkan untuk sebut nama Allah di dalam tandas. Kita tak digalakkan untuk menyebut nama Allah di tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat yang kotor, yang dipenuhi dengan najis. Walaupun mengingati Allah, menyebut nama Allah tu bagus, tapi bila sebut dalam toilet tak bagus lah. Sebab nama Allah Ta'ala itu maha agung, maha mulia. Tiba-tiba kita sebut di tempat yang kotor, maka ia tidak selayaknya. Begitu juga tuntutan kita, tuntutan Allah kepada kita bila kita menyebut subhanallah, kita mengingati Allah setiap masa dan setiap keadaan. Baik, dan barulah datang bila kita dah percaya Allah Ta'ala ni tak sama dengan makhluk, Allah Ta'ala maha suci, maha sempurna, datanglah satu ketetapan ataupun datanglah satu tuntutan untuk membesarkan segala arahan Allah. Maka sebab itu arahan Allah tu kita junjung dengan kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Baik. Tuan-tuan, dalam ayat yang pertama Allah Ta'ala sebut Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah, ucapkanlah maha suci kepada nama Tuhan yang maha tinggi. Di sini timbul perbahasan. Allah Ta'ala ni suruh bertasbih pada nama Allah ataupun tasbih pada zat Allah. Dalam kuliah yang lepas, saya telah pun huraikan, sebenarnya orang-orang yang beriman ni,
dia kena percaya bahawasanya zat Allah itu maha suci. Tapi nama tu macam mana pula? Sedangkan ayat ni suruh bertasbih pada nama, bukan pada zat. Sebahagian ulama kata nama dan zat merujuk kepada satu entiti yang sama, iaitu Allah Azza wa Jalla, yang tidak boleh dipisahkan. Kerana Allah Ta'ala itu memiliki nama-nama yang tidak dipisahkan daripada zat. Jadi kalau kita percaya dengan benda ni, okeylah. Tapi ada juga yang kata, dia kata sebenarnya kita dituntut untuk bertasbih kepada zat Allah. Tetapi tidak mungkin tasbih itu dapat dilaksanakan melainkan apabila kita menyebut di lidah kita bertasbih dengan nama Allah. Kerana tasbih di atas lidah tidak akan terlaksana tanpa kita menyebut nama Tuhan. Jadi sebab itu Allah Ta'ala kata sabbih isma rabbikal a'la, bertasbihlah kamu terhadap nama Tuhan yang maha tinggi. Al-a'la, maha tinggi, yang tertinggi. Yang tertinggi Allah Azza wa Jal. Tidak ada sesuatu yang kedudukannya lebih tinggi berbanding Allah. Jadi sebab itu apa saja yang Allah Ta'ala tetapkan ke atas kita, kita kena junjung tinggi segala perintah Allah ke atas kita, kerana perintah Allah Ta'ala itu tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Maka sebab itu agama yang Allah Ta'ala turunkan, yakni Islam, merupakan agama yang tertinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Satu kata-kata yang sangat masyhur, Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Kenapa Allah Ta'ala suruh kita bertasbih kepada dia? Apakah yang menyebabkan Allah Ta'ala kata dia ni maha suci? Kamu kena bertasbih dengan dia, wahai Muhammad. Umat pun kena bertasbih pada dia, wahai Muhammad. Apa yang menyebabkan dia tinggi? Allah Ta'ala sendiri sebut di dalam ayat yang kedua, Alladhi khalaqa fasawwa. Bertasbihlah kamu terhadap nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ya, ketinggian Allah Ta'ala ini apabila Allah Ta'ala sendiri menyebutkan dialah yang menciptakan dan dia juga yang menjadikan segala makhluk itu seimbang. Allazi khalaqa fasawwa. Kalau tuan-tuan tengok dalam ayat ni, Allah Ta'ala tidak menyebutkan secara spesifik Tuhan cipta apa. Dia dalam bahasa Arab ni dia ada kata kerja yang memerlukan kepada subjek. Ada kata kerja yang tidak memerlukan kepada subjek. Contohnya macam tidur. Tidur tidak bukan subjek, objek. Tidur tidak memerlukan kepada objek. Dia tidur. Contohnya. Tapi kalau kata kerja ataupun dia duduk, dia bangun, tak perlu pada objek. Tapi ada kata kerja dalam bahasa Arab yang memerlukan kepada objek, kalau tak difahami. Umpamanya, dia makan. Makan apa? Dia makan nasi. Dia makan roti. Contoh yang lain, dia memukul. Orang akan tanya, memukul siapa? Kan? Dia bercakap. Orang akan tanya, cakap apa? Kan? Dia bersembang. Orang akan tanya, bersembang dengan siapa? Kan? Jadi perkataan-perkataan bahasa Arab ni, kalau dia dikategorikan sebagai kata kerja, ada kata kerja yang tidak memerlukan kepada objek. Yang ni kita panggil al-fi'l lazim. Kata kerja yang bersifat lazim. Ada satu lagi kata kerja yang bersifat memerlukan kepada objek yang kita panggil muta'addi. Yang mana kata kerja itu melampaui objek yang lain. Pukulan itu kena pada orang lain. Makan itu kena pada benda lain. Contohnya, baik. Perkataan khalaqa, perkataan mencipta. Mencipta ini adalah satu perkataan ataupun kata kerja yang memerlukan kepada objek. Kerana orang akan tanya, cipta apa? Dan dalam ayat ini Allah Ta'ala tidak menyatakan secara spesifik objeknya. Bahkan Allah Ta'ala mutlakkan, Allazi khalaqa fasawwa. Tuhan yang mencipta. Tuhan yang menjadikan sesuatu. Khalaq. Daripada perkataan khalaqa. Khalaqa bermaksud apa dia?
khalaqa maksudnya aujada syai'an min ghairi misalin sabiq. Mencipta itu maksudnya ialah mengadakan sesuatu tanpa ada sesuatu yang mendahuluinya ataupun contoh yang mendahuluinya. Sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan saya. Allah Ta'ala cipta saya daripada tak ada kepada ada. Allah Ta'ala cipta tuan-tuan daripada tak ada kepada ada. Allah Ta'ala menciptakan bumi daripada tak ada kepada ada. Yang ni khas untuk Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sesiapa yang berkongsi sifat ini bersama dengan Allah, tak ada. Allazi khalaq, Tuhan yang mencipta, yang menyebabkan Allah ni layak untuk diberikan tasbih kepada dia adalah kerana Allah Ta'ala ini mempunyai satu ciri yang tidak ada pada benda lain, yang tidak ada pada makhluk lain. Apa dia? Mencipta, mewujudkan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Berbeza dengan manusia. Walaupun kadang-kadang ada jugalah istilah kita kata pertandingan reka cipta. Ada jugalah dinamakan perkataan cipta tu. Tetapi penciptaan makhluk itu bersifat majazi, bersifat pinjaman. Kerana manusia tidak mampu mencipta sesuatu yang tak ada kepada ada. Sebaliknya manusia itu hanya menyusun dan membina daripada sesuatu yang telah ada. Cuba tengok dalam dunia ni tuan-tuan. Apa yang manusia mampu cipta daripada tak ada kepada ada? Mana ada? Kita nak buat bangku, kita ambil daripada pokok, kayu pokok yang Allah Ta'ala tumbuhkan. Kita nak buat lampu, kita ambil daripada besi yang Allah Ta'ala turunkan, masukkan ke dalam bumi. Kita nak dapatkan buah, maka kita ambil benih yang Allah Ta'ala sendiri ciptakan benih tersebut untuk tumbuh. Maka kita ni bila kata cipta, sebenarnya kita bukan cipta, tetapi kita hanya menyusun, dan kita hanya membina daripada apa yang Allah Ta'ala ciptakan di dalam dunia. Kerana sifat mencipta ni hanyalah sifat Allah yang Allah Ta'ala tidak berkongsi dengan yang lain. Baik. Bila disebutkan khalaq, tidak disebutkan objek, ayat ni nak bagi tahu Allah Ta'ala cipta semua benda yang ada dalam dunia. Timbul satu persoalan. Adakah Allah yang mencipta benda yang baik? Kita kata ya. Adakah Allah mencipta benda yang buruk? Kita kata ya. Kalau Allah Ta'ala cipta benda buruk, takkanlah orang yang buat benda buruk itu diazab. Sedangkan yang cipta tu Allah. Kita katakan Allah mencipta semua benda yang ada di dalam dunia. Allah khaliqu kulli syai. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta semua benda yang ada dalam dunia. Tak kiralah apa saja yang ada, Allah Ta'ala lah yang cipta. Kan? Tetapi kita kena ingat, bila kita kata Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta kepada benda yang tak baik, bukan bermakna Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala izinkan orang yang mencuri itu untuk mencuri, tetapi Allah Ta'ala tak redha. Kerana manusia ni apabila dia nak buat sesuatu benda, semua benda yang ada dalam dunia ni tidak akan berlaku tanpa izin Allah. Ya? Kalau Allah Ta'ala tak izin, maka tak jadi. Sebab itu Nabi SAW pernah tegur seorang sahabat yang dia kata, Masya Allah wa syi't. Apa yang Allah Ta'ala inginkan dan engkau inginkan, wahai Muhammad. Nabi SAW tegur, Nabi kata, perkataan kamu ni tak betul. Perkataan kamu ni buruk. Kau sebutlah Masya Allah wahdah. Apa yang Allah Ta'ala mahu, itu saja yang akan berlaku. Kerana Nabi Muhammad SAW tidak ada kuasa dalam memberikan keizinan untuk apa yang berlaku di atas dunia ni.
Bila kita kata Allah Ta'ala menciptakan semua benda, maka inilah perbezaan di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan akidah Qadariyah. Kerana menurut akidah Qadariyah yang bukan tergolong daripada kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala tidak menciptakan benda yang jahat. Dia kata manusia lah cipta perbuatan jahat dia. Sebab apa? Sebab kalau Allah yang menciptakan perbuatan jahat tu, lepas tu Allah Ta'ala azab pelakunya, kan tak adil. Perbuatan yang baik tu betul lah, tapi perbuatan yang jahat tidak. Itu hujah dia. Ada satu lagi golongan yang kata, yang dipanggil sebagai Jabariyah. Jabariyah ni dia kata semua Allah Ta'ala cipta, manusia tak ada pilihan. Tetapi kita Ahlussunnah wal Jamaah kata Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Kita boleh pilih sama ada nak jadi baik atau nak jadi jahat. Tetapi kalau kita pilih jadi jahat, Allah Ta'ala izinkan perbuatan jahat itu berlaku, tetapi Allah tidak meredainya. Allah Ta'ala telah menjanjikan azab di dalam Al-Quran kepada orang yang melakukan perkara yang dilarang. Ya? Maka sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Ta'ala itu pencipta segala sesuatu. Ya? Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, yang menyebabkan Allah Ta'ala itu layak untuk ditasbih, yang menyebabkan Allah Ta'ala itu layak untuk digelar sebagai Tuhan yang maha tinggi, adalah disebabkan, antaranya disebabkan oleh kerana Allah Ta'ala ini menciptakan. Cipta apa? Cipta semua benda. Maka sebab itu ayat ni tak spesifikkan cipta ini dan itu. Kerana semua benda yang dicipta dalam dunia ni, semua benda yang dicipta dalam alam ini adalah Allah. Tidak ada sesiapa yang dapat menyaingi, ya, kuasa Allah dalam mencipta. Maka sebab itu Allah Ta'ala siap tanya lagi, afaman yakhluqu kaman la yakhluq? Adakah sesuatu yang menciptakan, adakah Allah yang menciptakan sama seperti sesiapa yang tidak mencipta? Kan Allah Ta'ala tanya, sebab tidak ada sesiapa pun yang boleh mendabik dada, sehinggakan Firaun yang mengaku diri dia Tuhan tu pun, dia pun tidak boleh menciptakan manusia. Kemudian Allah Ta'ala kata fasawwa, lalu Allah Ta'ala menjadikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seimbang, menjadikan setiap kejadian itu seimbang. Fa'adalat qamatuhu. Baik. Apa maksud seimbang? Ulama berbeza pendapat. Ada yang kata seimbang tu maksudnya Allah Ta'ala menjadikan kejadian-kejadian itu dalam keadaan sempurna dan dalam keadaan ketekunan yang sangat-sangat tersusun. Ada juga yang mengatakan bukan sekadar satu kejadian ataupun di akhirnya seimbang, bahkan daripada satu sudut ke satu sudut ataupun daripada satu stage ke satu stage itu pun seimbang. Sebagai contohnya Allah Ta'ala ciptakan manusia. Kita dilahirkan dalam keadaan kita kecil. Kecil kita pun sempurna. Kan? Dijadikan bayi yang menyusu tu tak ada gigi, supaya tidak menyakitkan ibu yang menyusukannya. Sempurna kejadian Allah. Tekun ciptaan Allah. Ya, berhikmah setiap daripada takdir Allah. Ya. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, manusia ini daripada dalam perut ibu dia lagi sempurna kejadiannya. Daripada sudut ke satu sudut, kita kata apa? Sesuai dengan keadaan dia. Bahkan kita dah dicipta ni pun, Allah Ta'ala jadikan muka kita ni pun seimbang. Seimbang muka kita ni.
Mata di atas sekali, hidung di tengah-tengah, mulut di bawah, telinga di tepi, seimbang. Kenapa mata kena duduk atas sekali? Kerana mata perlu meninjau sesuatu yang lebih jauh. Hidung di tengah-tengah, sebab hidung kena hidu dulu sebelum mulut makan. Lepas tu baru makan. Telinga di tepi supaya tidak terganggu dengan apa yang kita nak cakap. Sebab kita bercakap, biasanya kita berhadapan dengan orang. Bayangkan kalau telinga kat depan, mulut kat tepi, jenuh juga kita. Nak bercakap je kena pusing, nak bercakap je kena pusing. Maka itu adalah kejadian yang tidak seimbang. Dan Allah Ta'ala menjadikan manusia ni dengan pada orang kata apa, pada kepala yang paling tinggi, pada anggota manusia ni, panca indera yang membolehkan manusia ni untuk belajar hanya pada benda ni saja. Iaitu umpamanya panca indera kita ni kebanyakannya pada muka, dan ada satulah orang kata apa, satu dan dua lah pada tangan dan kaki. Iaitu biasa tangan jugalah sentuh. Allah Ta'ala jadikan deria sentuh ni ada pada tangan, sebab tangan nak pegang, dan sentuhan tu akan memberikan ilmu kepada otak untuk tafsir. Cuba bayangkan kalau sentuhan tu Allah Ta'ala jadikan dekat muka. Jenuh pula kita nak kena letak kepala dekat sesuatu. Nak rasa panas ke tidak, letak kepala. Oh, jenuh kan? Kepala, nak kata apa, kepala pula berasap dulu. Itu yang apa, yang kita boleh bincang, yang kita boleh tengok hikmah Allah Subhanahu Wa Taala dalam menciptakan manusia. Dan semua selain daripada tu, anggota deria-deria semua ada kat sini. Dan dengan deria ni kita belajar. Manusia belajar dengan apa? Dengan sesuatu yang dia lihat. Jadi bila nak belajar dengan penglihatan, kena tengok. Dan tengok ni kadang-kadang perlu melihat sesuatu yang lebih jauh. Jadi sebab itu mata di atas sekali, sebab dia paling tinggi, boleh tengok benda yang jauh. Begitu juga manusia belajar dengan bau. Tengok hidu bau apa untuk dapatkan kepastian. Maka elok di tengah-tengah sebelum makan. Makan juga memberikan ilmu pada manusia. Itu ilmu yang bersifat empirikal lah. Ilmu yang bersifat pemerhatian dan pengalaman. Ada satu lagi jenis ilmu yang datang melalui perkhabaran, iaitu telinga. So, Allah Ta'ala jadikan kesemuanya berada di kepala manusia. Maka seimbang Allah Subhanahu Wa Ta'ala punya kejadian. Maka sebab itu kata Syekh Hamka ni, dia kata, Alladhi khalaqa, dia kata. Tuan-tuan tengok muka surat 206 bagi yang ada buku. Baik. Dia kata, mengapa kita ucapkan, maka mengapa kita ucapkan kesucian bagi Tuhan kita? Kerana dialah Alladhi khalaq, yang telah menciptakan. Khalaq bererti menciptakan daripada tidak ada kepada ada. Dan yang sanggup berbuat demikian hanyalah Allah saja. Yang mampu buat demikian hanya Allah, yang lain tak mampu. Setinggi-tinggi kekuatan kita makhluk ini hanyalah sehingga ja'ala. Apa ja'ala? Ja'ala iaitu menukar dari barang yang telah ada kepada bentuk lain. Kita hanya mampu tukar. Daripada kayu kepada perabot, daripada besi kepada lampu, daripada plastik kepada komputer dan sebagainya. Misalnya kayu di hutan kita jadikan kursi. Buat alas kursi kita ambil rotan yang tumbuh di hutan. Namun bahan asli adalah daripada Allah sebagai ciptaannya. Maka segala perbuatan manusia di dalam alam ini tidaklah ada cipta. Yang ada hanyalah mempergunakan bahan yang telah ada buat mengubah bentuk. Dan mengubah bentuk itu pun sangat terbatas sekali. Kita tidak sanggup mengubah bentuk darah jadi mani, mani jadi manusia. Sebab itu di samping khalaqa, Tuhan pun ja'ala. Allah Ta'ala pun ada sifat ja'ala. Maksud Allah Ta'ala ni, dua-dua sifat dia ada. Merubah bentuk kepada bentuk yang lain pun Allah Ta'ala boleh berkuasa. Mencipta daripada yang tak ada kepada ada pun Allah Ta'ala berkuasa. Yang mana manusia ni walaupun dia ada kekuasaan untuk merubah bentuk, tetapi merubah bentuk yang manusia mampu
hanyalah pada sudut yang sangat kecil, yang mana walaupun Allah Ta'ala menciptakan mani yang ada pada lelaki, tetapi mani itu tidak mampu manusia untuk cipta manusia ataupun untuk ubah kejadiannya kepada manusia. Walaupun mani itu boleh menjadikan manusia dengan persenyawaan benih, tetapi manusia tak mampu buat. Kenapa manusia tak mampu buat? Kerana Allah Ta'ala menjadikan keupayaan manusia itu terbatas. Kemudian Allah Ta'ala kata fasawwa, lalu Allah membentuk dengan seimbang. Membentuk dengan seimbang inilah satu architecture dari Allah yang maha tinggi sekali. Itu boleh kita perhatikan kepada padi atau gandum yang tumbuh di sawah. Kalau menurut ilmu ukur adalah satu hal yang sangat sulit batang padi yang halus itu dapat berdiri dengan megahnya mendukung buah padi yang mulai masak. Kan kita tengok padi yang Allah Ta'ala tumbuhkan itu rasa macam boleh ke padi ni yang menumbuhkan biji-biji padi yang banyak? Tapi kebijaksanaan Allah dalam penciptaan, ketelitian Allah dalam penciptaan, setiap batang padi itu boleh menumbuhkan banyak biji-bijian, dan begitu juga dengan gandum. Sehingga tunduk dia, tapi tunduk tidak patah. Itu orang Melayu kata apa? Ikut resmi padi, makin berisi, makin tunduk. Makin tunduk, tapi dia tak patah. Ya, baik. Itu yang disebutkan oleh Hamka. Kita tengok pada alam, kita akan dapati begitu hebatnya ciptaan Allah. Itu yang saya kata, kadang-kadang dekat diri kita pun kita nampak betapa Allah Azza wa Jalla menunjukkan kebijaksanaannya kepada insan. Kan manusia ni tengok dia punya bulu kening kan. Bulu kening manusia ni tebal di sini dan tebal di sini. Dekat sini dia nipis dan tajam. Untuk apa? Sebab peluh yang jatuh ini akan berkumpul dan dia akan jatuh di tepi. Dia tidak akan menyakitkan mata. Sebab kalau peluh masuk mata, susah kita nak bersukan, pedih. Kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kejadian itu sangat-sangat seimbang. Allah Ta'ala menjadikan jari kita ni cukup 5 untuk memegang, untuk menyuap makanan, untuk mencubit dan sebagainya. Walaupun kalau kita tengok 5 jari ni tak sama panjang. Ada yang panjang, ada yang pendek, tetapi panjang dan pendek itu Allah Ta'ala cipta dengan hikmah supaya ia berguna untuk manusia memegang, mengambil sesuatu, mencubit, menyuap dan sebagainya. Baik. Di sana pasti terdapat suatu perseimbangan yang menyebabkan dia tidak rebah. Rebahnya hanya kalau angin sangat keras dan deras. Maka pada diri manusia pun terlihat perseimbangan itu. Dari kening permulaan tumbuh rambut sampai bibir adalah sejengkal, Pak dia kata. Dan sejengkal itu adalah ukuran dari tumit sampai ke pangkal empu jari kaki. Nampak? Kalau kita hitung, muka kita 1 jengkal. Kemudian kaki kita pun kira-kira 1 jengkal. Allah Ta'ala jadikan manusia ni badan dia seimbang. Kan? Seimbang. Ya. Dan manusia ni pun kalau tengok tuan-tuan, tulang belakang manusia bukan lurus pun. Tulang belakang manusia tak lurus, dia ada bengkok sikit. Tapi badan manusia boleh lurus. Sedangkan anatomi kita ni tak jauh dengan anatomi beruk. Walaupun kita taklah percaya manusia ni daripada beruk, cuma ada persamaan dari sudut tangan dan sebagainya, tetapi beruk tak boleh berdiri lama. Kita boleh berdiri lama. Subhanallah, yang menjadikan manusia ni berdiri tegak walaupun tulang belakangnya tak lurus betul. Kan? Allah Ta'ala menjadikan monyet itu merangkak kerana dia perlu untuk merangkak. Baik. Kemudian dia kata, perseimbangan itu akan kita lihat pada alam sekeliling kita. Sejak dari mikrokosmos, iaitu alam kecil, sampai kepada makrokosmos, iaitu alam besar. Sejak dari molekul sangat kecil sampai kepada cakrawala yang besar. Kan Allah Ta'ala ini mencipta daripada sebesar-besar makhluk sampailah sekecil-kecil makhluk. Kan?
Kalau kita tengok besarnya kejadian Allah ni, kita boleh tengok saintis duk cerak-cerak bintang, duk cerak-cerak matahari, tuan-tuan. Ada matahari yang berganda-ganda besar daripada matahari kita ni. Ada bintang yang lebih besar daripada matahari kita ni. Dan Allah Ta'ala boleh mencipta sekecil-kecil virus yang hari ni duk pening kita ni. Dia bertukar, udahlah virus tu kecil, kita tak nampak, dia boleh bermutasi pula. Dia mutate, kan, dia melakukan mutation. Manusia tidak mampu untuk melakukan apa-apa, melainkan hanyalah untuk mengambil ciptaan Allah Ta'ala juga untuk buat vaksin. Begitulah besarnya keagungan Allah dan besarnya kudrat Allah, sehingga kita tak mampu untuk bayangkan, kan, macam mana benda yang sangat kecil yang tak nampak boleh hidup. Tak nampak dekat mata kasar, tapi dalam tu ada nukleus, dalam tu ada orang kata apa, kejadian yang sempurna. Bakteria umpamanya, benda hidup tapi tak nampak dengan mata kasar, tak nampak tapi dia hidup. Subhanallah, begitu besarnya kuasa Allah. Wallazi qaddara, dan yang menjadikan Tuhan ini layak untuk menerima lafaz tasbih kita, dan yang menjadikan Tuhan ini Tuhan yang maha tinggi, kerana Tuhan ini adalah Tuhan yang mengatur, Tuhan yang berkuasa mengatur, kata Hamka, dan yang telah mengatur. Ya, ulama berbeza pendapat apa maksud Allah Ta'ala mengatur. Ada yang kata yang dimaksudkan dengan allazi qaddar, mengatur itu daripada perkataan al-qadar, al-qada wal qadar, yang mana Allah berkuasa mengatur kehidupan manusia. Allah Ta'ala juga mengetahui apa yang akan berlaku pada hidup manusia. Kita tak nafikan dalam setengah keadaan manusia ini tidak diberikan pilihan untuk buat apa-apa. Dalam setengah keadaan kita tak boleh pilih warna kulit kita warna apa, bangsa kita bangsa apa, mak bapak kita siapa, muka kita macam mana, kita tak boleh pilih. Tapi ada benda yang Allah Ta'ala bagi kita pilih. Yang benda yang Allah Ta'ala bagi kita pilih tu pun Allah Ta'ala tahu dah apa yang kita akan pilih. Sebab itu Allah Ta'ala siap-siap dah suruh malaikat tulis. Sebelum daripada kelahiran kita ke dunia pun Allah Ta'ala suruh malaikat siap-siap dah tulis. Seperti mana dalam sebuah hadis Ibnu Mas'ud yang tuan-tuan biasa dengar, yang mana Nabi SAW kata, summa yursalu ilaihil malak fayunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian bila janin itu dah sampai pada satu peringkat umur yang Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala akan hantar malaikat. Malaikat akan meniupkan roh pada manusia tersebut. Malaikat tiupkan roh. Kemudian malaikat disuruh untuk menulis 4 perkara. Bikatbi rizqihi, malaikat akan disuruh untuk menulis rezekinya. Wa amalihi, dan amalannya. Wa rizqihi, dan rezekinya. Wa ajalihi. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi. Ditulis rezekinya, ditulis ajalnya, ditulis amalannya. Wa syaqi au sa'id, ditulis adakah dia ni ahli syurga ataupun ahli neraka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini perkara yang kita kena tahu. Allah Ta'ala maha mengetahui, kan? Sebab kadang-kadang ada orang dia salah faham, dia kata, dah ustaz, kalau kita belum lahir pun Allah Ta'ala dah siap-siap tulis dah kita ni ahli neraka, jadi tak payah kita beramal, kita rehat je lah, memang kita dah ditentukan dah. Kita kata tidak. Dalam nak menjadikan diri kita ini baik atau buruk, Allah Ta'ala berikan kita ni ruang untuk memilih. Wa hadainahun najdain fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala memberikan ilham yang mana satu yang jahat, yang mana satu yang baik.
Allah Ta'ala bagi dah. Allah Ta'ala bagi dah ruang kepada kita untuk memilih. Tetapi, bila Allah Ta'ala berikan ruang untuk kita memilih, bukan bermakna Allah Ta'ala tidak bertanggungjawabkan kita, itu satu. Dan bukan bermakna Allah Ta'ala tidak tahu apa yang kita akan pilih. Kerana ilmu Allah Ta'ala itu sangat luas. Ilmu Allah Ta'ala itu sangat luas. Maka sebab itu bila Allah Ta'ala suruh malaikat tulis di dalam perut, masa kita dalam perut ibu dia, masa kita dalam perut ibu kita lagi, Allah Ta'ala tahu kita akan pilih apa. Jadi, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang meletakkan qada dan qadar. Allah lah yang meletakkan qada dan qadar. Dan Allah mengetahui setiap daripada qada dan qadar. Ada juga sebahagian ulama tafsir kata, allazi qaddar ialah maksudnya yang menciptakan sesuatu dengan kadarnya. Meletakkan sesuatu itu dengan kadar supaya ia seimbang. Allah Ta'ala menjadikan bumi ini seimbang. Ya, ada lautnya, ada daratnya. Ada panasnya dan ada hujannya. Yang mana kesemua itu seimbang. Bergantung kepada kehendak dan aturan yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Allah Ta'ala menciptakan rantaian makanan supaya setiap daripada rantaian itu saling kait mengait. Ya, Allah Ta'ala ciptakan haiwan yang dimangsakan. Kan? Lebih banyak daripada haiwan pemangsa. Cuba bayangkan haiwan pemangsa lagi banyak daripada haiwan yang dimangsa. Ataupun haiwan herbivore sikit daripada haiwan karnivore. Oh, jenuh gitu. Kan? Tapi Allah Ta'ala maha berkuasa. Jadikan haiwan herbivore yang makan tumbuhan ni lagi banyak daripada karnivore yang makan daging. Wadah kita pun tak merasa nak makan daging. Singa makan dulu, rimau makan dulu. Tapi kuasa Allah menjadikan haiwan itu diciptakan dengan seimbang. Begitu juga Allah Ta'ala menentukan setiap daripada kita ini, ya, makhluk ini mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk. Maksudnya, qaddara fahada. Lalu Allah Ta'ala memberikan petunjuk. Petunjuk kepada makhluk apa yang bermanfaat untuk diri dia. Kita lahir-lahir dalam dunia ni, kita tahu dah makanan apa yang memberi manfaat dan makanan apa yang tak memberi manfaat. Apa yang beracun, orang bagi tahu kita siap-siap. Cendawan ni pun orang tahu dah, yang ni beracun, yang ni tak beracun. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala memberikan ilham pada manusia untuk semak dan kaji, bukan hanya main makan saja. Begitu juga, kalau tuan-tuan tengok dalam sebahagian kitab tafsir, ulama mengatakan, ketika dia menghuraikan hadis ni, bila Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada manusia, kepada makhluk, kita dapati burung yang terbang jauh. Burung ni dia terbang jauh nak cari makanan. Fahada, Allah Ta'ala memberikan kepada dia petunjuk untuk dia balik ke sarang dia. Dia boleh balik ke sarang dia balik. Kalau kita tengok penyu umpamanya. Penyu ni, dia mengembara jauh dalam laut, tapi bila dia nak bertelur, dia akan patah balik ke tempat di mana dia biasa bertelur. Dia tahu kerana Allah memberikan dia petunjuk. Dan Allah Ta'ala memberikan dia petunjuk. Sama macam lebah. Dia pergi cari manisan-manisan di pokok-pokok, dia kembali ke sarang dia balik. Kerana Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada dia. Itu sebahagian tafsir lah. Ada yang kata fahada, memberikan hidayah, alladhi qaddara fahada, yang menentukan dan yang memberi hidayah. Ada juga yang kata memberikan hidayah ni bukan hanya sekadar memberi petunjuk kepada aturan hidup dunia, tetapi memberi petunjuk, yakni petunjuk hidayah daripada kesesatan. Kerana Allah saja yang mampu memberikan hidayah kepada manusia. Kerana yang menurunkan agama ini hanyalah Allah. Yang menghantar Rasul hanyalah Allah. Dan tidak ada siapa pun yang akan dapat tahu apa yang Allah Ta'ala suka dan apa yang Allah Ta'ala tak suka, melainkan setelah kita merujuk kepada wahyu. Yang mana wahyu ini tidak akan dapat kita tahu, melainkan setelah kita merujuk
kepada orang yang Allah Ta'ala hantar sebagai penantara antara kita dan dia, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebab itu dia kata, kita ertikan mengatur kalimat qaddara. Fi'il mudhari'nya ialah yuqaddiru. Fi'il mudhari' ni kira macam present tense dah. Qaddara yuqaddiru. Qaddara tu past tense dia. Dan masdarnya adalah takdiran. Kata terbitan, kata nama terbitannya adalah takdir. Dia telah menjadi rukun, yakni tiang bagi iman kita yang keenam. Iaitu bila kita kata kita orang beriman, salah satu daripada rukun iman yang terakhir ialah percaya kepada qada dan qadar, baik atau buruk datang daripada Allah. Sebab apa kita kena percaya macam tu? Kerana kita kena percaya tidak ada sesuatu yang dapat memberikan manfaat dan tidak ada sesuatu yang dapat memberikan mudarat kepada kita melainkan hanyalah Allah. Sebab kadang ada manusia, dia dok bayang yang bila dia kena mudarat apa, dia dok kait dengan manusia. Ini sebenarnya tak buat kenduri lah ni. Kita tak buat kenduri, maka sebab itu Allah Ta'ala bagi kita musibah, ataupun sebab itu musibah datang. Ini menafikan keimanan kita kepada qada dan qadar. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada sesuatu yang dapat menimpa kita kecuali apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan kepada kita. Ini kepercayaan. Apa yang berlaku pada diri kita, itu adalah ketentuan Allah. Tapi bukanlah bermakna kita tak perlu usaha. Cuma kalau benda tu kita dah usaha, tiba-tiba tak berlaku seperti mana yang kita inginkan, kita kena tahu, yang ni Allah Ta'ala punya kuasa. Nabi SAW berusaha. Ketika mana Nabi berada 13 tahun di Mekah, Nabi usaha. 13 tahun Nabi usaha untuk jadikan orang Mekah ni, terutamanya orang-orang politik, terutamanya orang-orang yang berpengaruh, untuk masuk ke dalam Islam, supaya mereka memberikan tempat untuk Nabi SAW berperanan di Mekah. Nabi usaha, tapi takdir Allah, Nabi SAW tidak membina kekuatan di Mekah. Sebaliknya Nabi membina benih kerajaan Islam, membina kekuatan itu di Madinah. Takdir Allah. Kita disuruh untuk usaha, tetapi yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Kemudian mustahil setelah alam dia jadikan lalu ditinggalkannya kalau tidak teratur. Ini sebahagian daripada ulama-ulama falsafah, ilmuwan-ilmuwan falsafah, mereka berbahas setelah Allah Ta'ala ciptakan alam ini, adakah Allah Ta'ala tinggalkan tanpa ada awasan ataupun Allah Ta'ala tetap mengaturnya? Ulama-ulama Islam mengatakan Allah Ta'ala yang menciptakan alam ini dan Allah jualah yang mengatur. Allah jualah yang maintain, kita kata, kan? Allah Ta'ala jualah yang menjadikan alam ini stabil. Selain daripada takdir Allah pada alam semesta, kita pun mempercayai, kita mempercayai pula takdir Allah pada masing-masing diri peribadi kita. Kita ini hidup tidaklah dapat melepaskan diri daripada rangka takdir itu. Kan kadang-kadang ada dalam dunia ni benda yang kita nak, kita tak dapat. Ada benda yang kita tak nak, Allah Ta'ala bagi. Ini semua bergantung kepada takdir. Tetapi bukan menafikan kepentingan usaha. Usaha kena ada. Sebab tu dalam kuliah kemarin ke apa, ada orang tanya saya, dia kata, para sahabat tahu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, wallahu ya'asimuka minan nas. Allah Ta'ala menghalang kamu ataupun memelihara kamu wahai Muhammad daripada manusia. Nabi ni tak boleh dibunuh dengan jaminan Allah. Nabi tidak boleh ditawan dengan jaminan Allah. Dah tu kalau ada ayat ni turun, kenapa para sahabat mempertahankan Nabi? Patutnya biar je lah, memang Nabi tak akan dibunuh. Dan kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi perang pakai baju besi, pakai helmet besi? Kita katakan ayat Al-Quran itu memang untuk kita beriman, tetapi tidak ada dalam ayat Al-Quran yang menafikan ataupun yang melarang kita daripada usaha. Maka sebab itu kata Ibn Rajab Al-Hambali,
Tawakal kepada Allah. At-tawakkul imanun billah. Tawakal kita terhadap sesuatu, tawakal kita kepada Allah setelah kita berusaha, yang itu membuktikan keimanan kita pada Allah. Kita dah usaha, lepas tu kita tawakal. Kenapa tawakal? Kita serah diri pada Allah kerana Allah yang menentukan. Tawakal itu adalah keimanan kita pada Allah. Tawakal itu iman. Wal ikhtiyar ta'atun lillah. Manakala ikhtiar, usaha, kita usaha nakkan sesuatu, yang tu termasuk dalam ketaatan kita kepada Allah. Kerana taat. Kenapa dikatakan taat? Kerana taatnya kita kepada arahan Allah. Kerana Allah yang suruh kita usaha. Jadi tawakal tu iman, ikhtiar tu taat. Islam tidak pernah mengajar kita untuk menghilangkan kita kata apa, usaha kena ada. Maka sebab itu Nabi SAW juga berusaha. Baik. Dan ada takdir yang dapat kita kaji, kita analisa, dan ada takdir yang tersembunyi daripada pengetahuan kita. Betul? Ada takdir yang kita dapat analisa. Dan kita boleh tengok, kita boleh jangka. Dia ni berjaya ni, tengok cara ni, berjaya ni. Tengok keluar-keluar betul berjaya. Ada benda yang kadang-kadang kita pun tak sangka. Ada benda yang datang kadang-kadang kita pun tak duga. Ini semua di dalam ilmu Allah dan di dalam kuasa Allah. Misalnya, tidak boleh kita menyangka ketika kita turun dari rumah akan ada bahaya. Lalu kita menyeberangi suatu sungai. Tiba-tiba sedang kita di tengah-tengah sungai itu, datang air bah. Kita pun hanyut kerana takdir Allah ada air bah. So kita tak tahu. Semua dalam pengetahuan Allah. Tetapi kita ditakdirkan sampai di tepi seberang dengan selamat. Kerana kita pandai berenang dan mengetahui jika air bah jangan menyongsong tetapi turuti derasnya air dan ansur kemudian diri ke tepi. Semuanya itu adalah takdir. Kita tak mampu nak mengubah, kita hanya bergantung harap. Serupalah macam kita sekarang dalam wabak ni kan. Kita tak mampu nak buat apa-apa. Yang kita mampu buat, kita buat vaksin. Tapi apa yang kita boleh usaha, kita usaha. Kita pakai mask dan kita sanitize tangan dan seumpamanya. Fahada, lalu dia memberi petunjuk. Maka tidaklah kita dibiarkan berjalan saja di muka ini, di muka bumi ini, dengan hanya semata-mata anugerah perseimbangan dan peraturan ilahi atas alam. Di samping itu, diri kita sendiri pun diberi petunjuk. Kan manusia ni diberi petunjuk. Saya sebut tadi, fahada ni ulama tafsir ada dua tafsiran. Fahada yang pertama, Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada manusia tentang sesuatu yang bermanfaat dalam hidup dia. Kan bayi yang baru lahir, Allah Ta'ala berikan ilham kepada dia untuk minum susu daripada kantung susu ibunya. Tak ada siapa aja. Bayi yang baru lahir, bila dia lapar, bila tak selesa, dia menangis. Tak ada siapa ajar dia menangis. Tak ada siapa pesan. Mak dia pun tak pesan. Nanti kalau apa-apa Roger ni nangis je. Mak dia tak bagi tahu. Tiba-tiba dia menangis. Nak bagi tahu kat mak dia, dia tak selesa. Siapa yang memberikan petunjuk, yang memberikan ilham kepada dia? Allah Azza wa Jal. Kan Allah Azza wa Jal. Ya, baik. Ada juga yang mengatakan fahada itu dengan memberi dengan makna hidayah. Itu kata ini kecenderungan Buya Hamka. Dia kata apa? Petunjuk itu diberikan dari dua jurusan. Pertama, dari jurusan bakat persediaan dalam diri. Itulah akal. Kedua ialah petunjuk yang dikirimkan dengan perantaraan para nabi dan para rasul. Nampak? Buya Hamka seolah-olah nak berkecenderungan untuk kata hidayah dalam ayat ni, hidayah yang Allah Ta'ala inginkan daripada manusia supaya manusia ni berpegang kepada ajaran yang benar, ajaran yang betul. Kerana tidak ada sesiapa yang tahu apa yang Allah Ta'ala suka dan tak suka, melainkan hanyalah Allah Ta'ala sendiri bagi tahu melalui perantaraan Nabi seperti mana yang saya sebut tadi. Betul Allah Ta'ala sebut dalam hadis, Allah Ta'ala kata, ya ibadi kullukum dhal illa man hadaitu fastahduni uhdikum. Wahai sekalian hamba-hambaku, kamu semua ini dalam keadaan sesat
kecuali orang yang aku berikan hidayah. Mintalah daripada aku hidayah, aku akan berikan kepada kamu hidayah. Jadi tak ada siapa pun yang tahu apa yang Allah Ta'ala nak, apa yang Allah Ta'ala ingin, apa yang Allah Ta'ala suka, apa yang Allah Ta'ala tak suka, macam mana tata cara ibadat, melainkan mesti kembali kepada petunjuk wahyu. Kita baca Quran, Allah Ta'ala kata dia suka orang-orang yang sabar, dan sabar menjadi satu sifat yang mahmudah. Kita baca Quran, kita dapati, dalam Quran Allah Ta'ala suruh salat. Allah Ta'ala suka kepada orang yang salat. Allah Ta'ala menamakan orang-orang yang rajin salat dengan kalimah khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu sangat-sangat beban dan berat, melainkan bagi orang-orang yang khusyuk. Allah Ta'ala suka orang yang melaksanakan salat. Kan? Begitu juga kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala suruh puasa. Kan? Puasa ni apa pula? Tengok dalam hadis, Nabi SAW kata, puasa ni bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Baru kita tahu Allah Ta'ala suka pada hamba-Nya yang berpuasa. Jadi kita pun puasa. Kita tidak akan dapat tahu melainkan dengan petunjuk wahyu. Maka Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Allah Ta'ala turunkan As-Sunnah supaya kita ni dapat memegang mana satu yang benar, mana satu yang tak benar. Berpandukan kepada wahyu yang dibawa oleh Rasul dan berpandukan kepada akal yang Allah Ta'ala bekalkan pada kepala kita ni. Agama pakai akal ke Ustaz? Agama pakai akal. Agama pakai akal. Betul ke Ustaz? Ustaz lain kata tak boleh pakai akal. Pakai akal, cuma jangan salah guna akal. Pakai akal di tempat yang akal mampu berfungsi. Tuan-tuan, Allah Ta'ala turunkan ayat dalam Quran. Dalam Quran tu ada arahan, ada larangan, dan ada cerita untuk kita ambil pengajaran. Macam mana kita nak faham tiga elemen? Kan dalam Quran ada tiga elemen. Satu, perintah. Dua, larangan. Tiga, cerita. Macam mana kita nak tahu, nak faham tiga-tiga benda ni kalau kita tak gunakan? Sebab tu syarat nak jadi mukallaf ini mesti ada akal. Mukallaf tahu mukallaf. Mukallaf ni aqil, baligh, berakal dan baligh. Baru jadi mukallaf. Bukan muallaf, mukallaf. Apa itu mukallaf Ustaz? Mukallaf ni orang yang dibeban dengan hukum. Dia mesti berakal dan dia mesti baligh. Orang yang tak sampai pada tahap baligh, dia tak jadi mukallaf. Maksudnya belum baligh. Kalau dia tak salat, dia tak puasa, dia tak berdosa kerana dia belum baligh. Kenapa kena baligh Ustaz? Baligh ni persediaan diri, fizikal dah cukup untuk menerima hukum daripada Allah, untuk melaksanakan hukum yang Allah Ta'ala wajibkan ke atas dia. Dan akil dan berakal. Kalau orang gila, dia tak wajib salat. Kalau orang gila, dia tak wajib puasa. Dia tak wajib puasa sebab dia gila. Kenapa dia tak wajib puasa Ustaz? Arahan dia tak faham. Jadi akal itu diperlukan untuk menjadikan seseorang itu faham apa yang Allah Ta'ala wajibkan ke atas dia. Jadi akal itu diperlukan. Jadi sebab itu kata Buya Hamka, petunjuk itu diberikan dari dua jurusan, daripada dua aliran. Pertama, dari jurusan bakat persediaan dalam diri, itulah akal. So akal diperlukan dalam dua keadaan. Yang pertama, untuk memahami wahyu. Allah Ta'ala turunkan Quran, Allah Ta'ala hantar Nabi, yang Nabi menyebutkan sunnah. Kita nak faham dengan cara apa? Dengan cara menggunakan akal. Guna akal di tempat yang sepatutnya, dipuji oleh syarak. Yang syarak cela ni, salah guna akal. Bukan guna akal, salah guna. Pergi guna akal di tempat yang gaib. Ini problem lah, guna akal di tempat yang gaib. Akal tak boleh bayang benda gaib. Kita tak boleh bayang macam mana zat Allah, macam mana sifat Allah, macam mana wajah Allah. Kita tak pernah tahu, tak boleh bayang. Sebab akal tak pernah tengok benda gaib. Disuruh hanya beriman, bukan untuk percaya. Tapi untuk memahami wahyu, untuk memahami ayat Quran,
untuk memahami sunnah Nabi SAW, manusia perlu memahaminya dengan akal. Itu yang pertama. Yang kedua, akal juga diperlukan oleh manusia. Untuk apa, tuan-tuan? Akal diperlukan oleh manusia untuk melihat alam, melihat perjalanan alam, untuk membangunkan alam, untuk mengimarahkan alam. Sebab itu kita tengok dalam dunia ni banyak benda-benda yang sebelum ni tak ada, tiba-tiba ada. Teknologi ni tak ada asal. Tuan-tuan kalau dulu, tuan-tuan duduk jauh, saya duduk di Perlis umpama, tuan-tuan tak boleh nak dengar kuliah saya melainkan kena datang berdepan. Tapi dengan teknologi akal manusia bangunkan satu teknologi yang boleh menjadikan kita berada pada waktu yang sama di dua tempat yang berbeza. Dengan apa tu? Dengan akal. Allah Ta'ala berikan akal manusia. Ajaib akal manusia boleh fikir satu benda yang orang sebelum ni tak boleh faham. Kemudian Allah Ta'ala kata, وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى. Tuhan inilah yang mengeluarkan rumput-rumput untuk gembala kamu. Kamu kena bertasbih kepada Tuhan. Kerana Tuhan inilah yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan secara percuma kepada kamu. Untuk kambing kamu makan, supaya kamu ada susu daripada kambing itu, dan supaya kamu boleh makan daging gembalaan kamu itu. Yang mana rumput yang Allah Ta'ala tumbuhkan ini, kalau tuan-tuan tengok di negeri Arab, kawasan yang tandus, yang tak ada air, tiba-tiba boleh tumbuh pokok, kambing boleh makan daripada pokok. Subhanallah, Maha Suci Allah. Tiba-tiba boleh tumbuh pokok daripada mana benih pun kita tak tahu. Subhanallah, Allah Ta'ala menjadikan tumbuh-tumbuhan ini sangat bernilai kepada gembala-gembala kambing, kepada manusia juga. Kerana kita perlukan tumbuh-tumbuhan untuk orang kata apa, menjadikan diri kita ni seimbang dari sudut zat nutrisinya. Maka sebab itu kata Buya Hamka, dengan ayat ini diisyaratkan kepada kita bahawa untuk persediaan hidup kita manusia ni selalulah ada pertalian dengan makhluk lain, iaitu binatang ternak. Manusia mana boleh hidup tanpa ada pertalian, rantaian makanan dengan makhluk yang lain. Dan kita makan daging ataupun binatang yang memberikan kita daging, sebelum kita sembelih, dia perlu makan rumput. Allah Ta'ala sediakan rumput. Terutama di tanah Arab, dia kata, tempat mula ayat ini diturunkan. Kehidupan badui yang berpindah-pindah adalah sambil menghalau untanya, kambing ternaknya, termasuk juga sapi, yang lembu lah. Yang mereka cari ialah tanah yang subur, yang di sana tumbuh rumput, untuk mengembalakan ternak mereka itu. Untuk apa? Supaya binatang boleh makan. Mereka nak tanam rumput, jenuh tuan-tuan. Bila nak panjang rumputnya? Kan? Anggap pula nak tunggu punya lama, binatang mati dulu sebelum tu rumput boleh dimakan. Tapi Allah Ta'ala sediakan rumput tu percuma. Boleh digunakan, boleh dimakan oleh kambing-kambing dan unta, ternakan orang Arab, terutamanya pada zaman wahyu ni turun. Asal makanan ternak itu subur terjamin, hidup mereka pun makmur, segala yang dicita-citakan dapat dicari. Nampak? Allah Ta'ala suruh tasbih kerana Allah Ta'ala menghidupkan tumbuhan di tempat yang kontang dengan percuma, tanpa kamu belum membayar apa-apa pun. Allah Ta'ala sediakan untuk kamu supaya kamu boleh hidup, supaya kitaran makanan kamu tidak terputus. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Lalu kemudian Allah Ta'ala menjadikan rumput itu kering kehitaman. Asalnya ada hijau, tiba-tiba jadi kering kehitaman. Artinya bahawa pergantian musim pun mempengaruhi tumbuh dan suburnya rumput-rumput di tanah pengembalaan itu. Dan kalau rumput di satu tempat telah kering kehitaman, mereka pun akan cari padang rumput yang lain dan selalu ada. Sampai mereka pun menetaplah membuat negeri. Dapatlah disimpulkan bahawasanya ayat 1 adalah anjuran ataupun perintah kepada umat yang beriman di bawah pimpinan Rasulullah SAW supaya selalu mengucap puji suci kepada Allah. Kan? Ayat tu suruh kita tasbih, bukan suruh tasbih tanpa kita faham. Disuruh untuk kita bertasbih supaya kita faham kenapa kita kena tasbih nama Tuhan yang Maha Tinggi ni.
sebab Allah yang menciptakan kita. Tanpa Allah Ta'ala cipta kita, kita memang tak ada. Tu first. Yang kedua, dah diciptakan kita seimbang pula. Seimbang dari sudut bukan hanya ciptaan kita, seimbang dari sudut penciptaan segala-gala yang ada di alam ini. Yang ketiga, Allah Ta'ala ini dah menetapkan. Allah Ta'ala ini berkuasa dalam meletakkan takdir. Kemudian Allah yang memberikan hidayah kepada manusia. Allah Ta'ala yang memberikan ilham kepada manusia untuk kehidupan di alam ini supaya mereka tidak sukar. Tahu apa yang bermanfaat dan apa yang bermudarat pada mereka. Dan Allah Ta'ala memberikan hidayah Islam kepada mereka melalui perantaraan wahyu yang difahami melalui akal. Dan akal yang manusia ada boleh difikirkan untuk memikirkan kebesaran Allah dengan melihat perjalanan alam ini. Kemudian Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan supaya dapat dimakan oleh binatang ternakan. Yang mana tumbuh-tumbuhan ini tumbuh secara percuma. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan ia kehitaman supaya kamu cari rumput yang lain. Kerana musim juga mempengaruhi. Jadi tuan-tuan, semua ini nak bagi tahu, nak sedarkan kepada manusia. Tuhan telah memberikan kamu segala-galanya. Kamu tidak perlu bayar apa-apa pun. Yang perlu hanyalah taat. Yang perlu puji Allah. Ucapkanlah Subhanallah, Maha Suci Allah. Yang berkuasa, Maha Suci Allah. Yang mencipta, Maha Suci Allah. Yang tidak ada sesuatu pun yang dapat menandingi kuasanya. Bersihkan anggapan kita kepada Allah daripada kepercayaan yang karut-marut. Mempersekutukan Allah dan berkata atas Allah dengan tidak ada ilmu. Sedang 4 ayat selanjutnya adalah membuktikan kekuasaan Allah itu yang tiada bersekutu yang lain dan dia dalam dengan yang lain adalah membuktikan kekuasaan Allah itu yang tiada bersekutu dengan yang lain dengan dia dalam segala perbuatan. So ayat kemudian daripada ini Allah Ta'ala nak cerita tentang kuasa Allah dengan lebih detail yang tak sama dengan sembahan-sembahan ataupun makhluk yang lain. Wallahu Ta'ala a'lamu bis-shawab. Saya rasa cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Baik. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar, saya lalukan ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tinggal di Selangor. Sah tak sembahyang Jumaat di luar pagar? Tak boleh masuk, kena booster. Booster adakah kena ikut pemerintah? Tuan-tuan, inilah sebenarnya ketidakseimbangan pada SOP. Bila masjid letakkan wajib booster, tetapi di pasaraya tak diletakkan kewajipan booster, jadi orang nampak tak adil lah. Sebenarnya booster ni saya sendiri bertanya kepada sahabat saya yang berada dalam bidang perubatan, seorang yang amanah, hafal Quran dia ni, doktor ni, kawan saya. Dia kata sebenarnya kes di Malaysia ni makin tinggi, wad makin penuh, kita bimbang, makin ramai orang tak dapat tempat perubatan yang sewajarnya. Maka sebab itu diwajibkan untuk ambil booster bagi mereka yang sihat, bagi mereka yang ada risiko juga digalakkan untuk ambil booster. Tapi masyarakat kita takut nak ambil booster kerana macam-macam dia dengar. Macam-macam dia dengar di luar sana. Tapi saya sendiri sebenarnya dah ambil dah booster. Betul lah booster ni dikuat sikit. Tapi tuan-tuan kalau tak ada masalah apa-apa, tuan-tuan pergilah ambil booster ni. Supaya membolehkan tuan-tuan untuk solat Jumaat. Dan saya pun tak orang kata apa, tak nampak lah. Orang kata apa, saya tak tahu apa alasan kerajaan Selangor mewajibkan booster ni. Bagi saya mereka mungkin dah dengar nasihat daripada kementerian menyebabkan mereka buat benda tu. Tetapi kalau boleh biarlah seimbang. Biarlah seimbang dengan di tempat-tempat lain. Ya. Sembahyang di luar pagar ni, kalau pagar tu terbuka tak ada masalah. Tapi kalau pagar tu tertutup, yang ni ada perbincangan sikitlah dalam kalangan ulama mazhab Syafi'i. Dia kata mesti ada laluan yang lurus, yang tanpa ada halangan lah. Kalau ikut mazhab Syafi'i memang tak sah lah. Tapi kalau ikut mazhab lain dibenarkan. Tetapi dari sudut taat kepada pemerintah dalam isu tu, itu kena panjang sikitlah kita bincang. Ya? Kalau tak ada masalah, tuan-tuan pergilah ambil booster tu. Ya? Tawakal. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang bila ditimpa musibah berat, dia tak reda dan jiwanya memberontak marah pada Allah. Adakah menyebabkan orang ini murtad? Dan sekiranya dia kemudian tersedar dan bertaubat, adakah diterima taubatnya? Adakah sama macam dosa syirik yang tidak diampunkan? Dosa syirik yang tidak diampunkan ini memang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa melakukan syirik. Tetapi Allah Taala mengampunkan dosa selain daripada itu. Tapi ya, yang dimaksudkan dengan Allah Taala tidak mengampunkan dosa syirik itu apabila seseorang itu mati di dalam syirik. Bukan maksudnya syirik bila jadi je Allah Taala tak ampun. Bila mati atas syirik, maksud mati dalam syirik tak sempat taubat. Kalau dia tu murtad sebelum tu, lepas tu dia taubat, Allah Taala terima keislaman dia tu. Jadi kalau dia maki hamun Tuhan, memang kufur lah. Kan kalau dia maki hamun Tuhan kerana musibah, maksudnya dia tak beriman dengan rukun iman yang keenam lah. Dia tak percaya pada qada dan qadar. Maka dalam keadaan tu dia gugur iman dan dia kena mengucap balik lah untuk masuk semula ke dalam agama. Taubat balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu doktor guna tafsir mana? Tafsir Al-Azhar, karya Buya Hamka. Tasbih kafarah dibaca selepas habis satu majlis yang tiada maksiat di dalamnya seperti tadabbur juzuk amma. Adakah tasbih kafarah itu daripada hadis saya atau bukan? Sebab saya tak pernah dengar doktor baca tasbih kafarah. Boleh baca, tak ada masalah. Tasbih kafarah adalah hadisnya sahih menurut majoriti ulama. Cuma Imam Bukhari dia ada kritik satu jalur daripada tasbih kafarah, jalur hadis tasbih kafarah ni. Jadi boleh, tak ada masalah untuk kita membaca tasbih kafarah. Okey, tu aja yang saya nampak soalan. Kalau saya terlepas, saya minta maaf. Terima kasih banyak kepada penganjur Hajah Hili, Datin Alia, kepada tim Tafaqquh Fiddin. Terima kasih banyak atas jemputan dan semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khair. Ya, saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa baca tasbih kafarah. Baik, terima kasih banyak.